Masya Allah, Masya Allah. Okey, maksudnya buku ni berkongsi kepada kita dalam fakta-faktanya adalah sesuatu yang akan bermoralkan 5 perkara tanpa merujuk nota. Yang pertama apa tadi? Jihad. Tolong hargai sains dan teknologi, wahai umat Islam. Itu dia punya concern dia. Bumi rata ke, bumi hampar ke, please lah, tolong hargai sains. Tak semua benda yang datang daripada saintis ini konspirasi. Itu ayat aku lah tu. Yang kedua, jihad dari sudut bersihkan jiwa. Jangan jadi sekular, maju tapi hati kotor, buat maksiat. Umat Islam tak bermaksiat. So, yang ketiga, jihad dari sudut. Jadi Profesor Dr. Muhammad Samih Said ni menyebut jihad dari sudut ambil masa untuk fikir serius tentang dalil-dalil. Jangan hanya jadi muqallid, pak turut saja. Kena fikir, kadang-kadang kena fikir 2 darab 2 4. Jangan hanya nak 4 je. 2 darab 2 tak ambil berat. Nombor 4 adalah jihad dari sudut damaikan kaum muslimin. Sirah seharusnya melahirkan orang yang mendamaikan Aus dan Khazraj. Jadi bila UMNO PAH bersatu, kita patut rasa seronok. Kenapa nak rasa tak seronok? Dan bila PAH berbalah dengan amanah, kita kena rasa tak seronok. Kita kena cuba baiki keadaan. Kan? Bila kita memandang sesama kaum muslimin dengan pandangan percakaran, sebenarnya ini bukan daripada Nabi sebenarnya. So dia cuba nak bawa penegasan ini. Sirah mesti mendamaikan. Politik tapi kita ni adik-beradik belaka, daripada anak Adam belaka ni. Yang kelima, cara kita pandang non-Muslim. Jihad untuk hidup berdamai. Yang buat hal seorang. Tapi berapa ramai yang baik lagi daripada China, daripada India. Regardless lah dia DAP ke, dia MIC ke, MCA, peduli apa. Yang penting dia adalah manusia yang layak dihormati. So, sirah 23 tahun kaya dengan fakta-fakta berkenaan. Dan sekarang dihurai. Nabi bila solat, dia bukan event solat tu je. Dia adalah soal penyatuan tempat di mana Makkah sedang menjalankan tugas Baitul Maqdis, incoming. Bila Nabi solat di Baitul Maqdis, maknanya orang Makkah sedang mengambil alih urusan Baitul Maqdis. Penyatuan tempat berlaku dan penyatuan masa. Sebab mana mungkin roh para anbiya dari pelbagai masa bersatu dalam satu masa, melainkan Allah telah menundukkan masa kepada Nabi. Sebab tu dia kata, tidak diragukan lagi, peristiwa ini sangat luar biasa. Allah memperlihatkan ayat-ayatnya, linuriyahu min ayatina, kepada Rasulullah dalam bentuk Allah kurniakan kunci ruang dan kunci masa. Maknanya Nabi tak ada halangan untuk bertemu dengan para anbiya, walaupun dulu para anbiya ni berjuang jauh-jauh belaka. So ruang itu telah didekatkan, semua para anbiya telah disatukan tempat. Nabi tak payah berjalan jauh nak jumpa para Nabi, Nabi telah jumpa di Baitul Maqdis. Dan Nabi tak perlu pergi 1400 tahun, 500 tahun, 6000 tahun ke zaman Nabi Nuh, sebab semuanya telah disingkatkan masa kepada Nabi. Sehingga baginda dapat berpindah dari satu tempat ke satu tempat lain tanpa terikat dengan waktu. Allah mengatur pertemuan dengan para anbiya ini untuk Nabi jadi imam, dan ia adalah untuk urusan peralihan risalah kenabian daripada Bani Israel kepada Bani Ismail. Tetapi ada orang rasa perpindahan daripada Bani Israel kepada Bani Ismail ini adalah masalah besar. Fitnah. Lepas tu kalau kita baca suratul Isra, ayat yang ke-60, tengok ya, Allah sebut ayat 60. Exactly, Ustaz. Fadal Ustaz Muhyiddin. Masuk Ustaz. Sila Ustaz. Right time Ustaz datang. Alhamdulillah. Ana sambung sikit lagi sebentar. Fadal Ustaz. Jangan macam tu. External examiner. Okey. Cuba tengok ayat. Bukan. Sebelum suratul Isra, Ali Imran dulu. Ali Imran ayat yang ke-81 kan. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingat ketika Allah mengambil perjanjian daripada para nabi. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Surah Madaniyah ke surah Makkiyah ni? Surah Ali Imran.
Wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyin, Allah mengambil janji daripada para nabi. Lama ataitukum min kitab, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin, ya, maknanya disebabkan aku memberikan kitab dan hikmah kepada kamu, ya, yakni para nabi diberikan kitab dan hikmah, tafsiran kepada kita. Dan kemudian thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang kamu syarahkan selama ini kepada kaum kamu. Maknanya kalau kamu dengar nabi itu bercakap, maka nabi itu cakap sebiji dengan apa yang kamu cakap kepada kaum-kaum kamu terdahulu. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah, maka hendaklah ke atasmu beriman kepadanya dan membantunya, menolongnya, motivate dia. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna. Allah berfirman, adakah kamu setuju dengan perjanjianku ini atas hal-hal tadi? Maka para anbiya berkata, ya, semua para nabi kata kami setuju. Allah berfirman, jika demikian bersaksilah kamu wahai para nabi, aku juga menjadi saksi bersama kamu. Dia bawa ayat ni nak bagi tahu, ayat ni berlaku kat mana? Peristiwa ni berlaku kat mana ni? Para anbiya mengambil qarar untuk support Nabi. Peristiwa itu berlaku kat mana? Kat Baitul Maqdis lah. Roh para anbiya mengambil qarar untuk support Nabi SAW kalau mereka diberikan kehidupan bersama Nabi. Jadi Nabi bertemu dengan para anbiya. Kita tak tahulah Nabi bertemu tu macam mana, setiap Nabi berapa minit. Tapi the point is wala tansurunnah, we will support you. Kami nak bagi tahu apa yang kamu perjuangkan adalah apa yang kami perjuangkan. Apa yang kamu hadapi, kami sudah hadapi. Just relax. Ini semua adalah perjalanan menuju kesenangan yang kami nikmati sekarang di alam barzakh gitu. Jadi nampak kan? Jadi di mana daripada 5 jihad yang Profesor Dr. Muhammad Samih Said ni, mana point dia tadi ada kaitan dengan 5 ni? Point dia ni ada kaitan dengan mana satu? Barangkali 4. Barangkali 5. Sebab seluruh para anbiya diutuskan kepada kaum yang pelbagai. Jadi setiap kaum itu ada nabi, kan? Setiap kaum itu ada nabi yang diutuskan. Bila nabi ni bersatu, maka kenapa kita nak berbalah? Sebenarnya Cina ada nabi dia dulu, kita tak tahu siapa. India tu ada nabinya dulu, kita tak tahu siapa. Tetapi tugas kita adalah memandang setiap manusia-manusia ni sebagai orang yang sudah terlupa ajaran nabi-nabi mereka terdahulu. Gitu je. Nabi bertemu dengan para anbiya, seluruh para anbiya, Nabi menyampaikan benda yang sama. Jadi cukuplah setakat tu dulu untuk perkongsian saya mengenai karya yang kedua ini, insya-Allah.